ilmu kita yang seterusnya adalah berkenaan dengan kuartil. So, kuartil hanya wujud untuk graf ogif sahaja. Okey, kuartil dan juga persentil. Okey, kuartil. Kuartil bahasa Melayu, bahasa Inggerisnya adalah quarter. So, quarter bermaksud suku, sukuan. Okey, so kuartil mungkin diadaptasi daripada bahasa Inggeris juga. Okey, so kuartil bermaksud 1/4 lah, suku. Okey, so kuartil. So apabila disebut kepada kamu kuartil pertama, so Q1, Q itu melambangkan kuartil. So kalau ditunjukkan kepada kamu ataupun ditanyakan kepada kamu Q1 bermaksud kuartil yang pertama. So rumus dia adalah 1/4 kerana kuartil dia memang 1/4 ditambah pula dengan kuartil pertama bermaksud 1/4 lah. Okey, didarabkan dengan 32. 32 ni datang daripada mana? 32 ini datang daripada kamu punya jumlah kekerapan. Okey, sejumlah kekerapan ataupun nilai kekerapan lenggokan kamu ni tadi. Okey, itulah darab dengan 32. Kenapa dia darab dengan 32? Okey, so kuartil kamu 1/4 darab dengan 32. Kenapa 32? Jumlah kekerapan. Okey, so kamu akan dapat Q1 nilai kamu ialah 8. So 8 ini bukanlah jawapan Q1. Sebaliknya 8 ini perlu ditengok pada graf. Okey, perlu ditengok pada paksi kekerapan lenggokan. Carilah nilai 8 dan lukislah. Okey, sekejap. Ada orang nak tanya ke? Ada orang nak join. Okey, so 8. Okey, so carilah nilai 8. So 8 ini perlu dilukis. So dia akan jadi macam ni. So 8 ditarik daripada nilai 8 sehingga kepada graf ogif kamu. Tersentuhlah dia dan dia akan terus kepada paksi X ataupun paksi sempadan atas. So nilai Q1 kamu secara rasminya ialah 46.5 daripada graf cikgu lah. Okay, daripada graf yang cikgu buat daripada dalam ni. Okay, so graf kamu nanti kamu try lah sendiri bagi yang dah buat graf ogif yang sempat cikgu buat bulky dan juga hitam, rasanya sempat Hashi cikgu dah tak ingat. Okay, so graf kamu untuk kuartil yang pertama Q1 kamu ialah 46.5. Tidak akan sama di antara graf nilai kuartil kamu. Kalau sama, samalah. Okay, sekiranya tidak sama, kuartil kamu sebenarnya diberi dalam keadaan julat. Daripada berapa sehingga berapa. Mungkin julat kamu daripada 46 sehingga 47. Okey, 46 betul, 47 betul, 46.5 pun betul. Itu adalah julat. Okey, kenapa dia jadi ada julat? Kerana berdasarkan kepada lengkung graf kamu. Kalau graf kamu licin, mungkin akan dapat jawapan yang lebih tepat. Kalau kurang licin, titik yang tersentuh ini kurang licin, so dia akan lari sikit. So mungkin lari sikit 46. Kalau kurang licin lagi lari banyak 47. So jawapan kamu dalam julat. Jangan bergaduh kepada benda-benda yang kecil. Okey, jawapan tiga-tiga tadi pun betul kalau ada julat lah. Kebiasaannya memang ada julat. So untuk kuartil pertama, itulah cara dia. Kuartil yang kedua, okey, kuartil yang kedua kalau ikutkan, kalau kuartil pertama Q1 1/4. Q2 kita tak panggil sebagai kuartil kedua kerana ianya adalah 2/4. Kamu nak panggil kuartil kedua pun boleh, tak ada masalah. Cuma kebiasaannya dia dikenali sebagai median. Okey, kerana 2/4 itulah 1/2. Okey, 1/2 darab dengan 32, 16. So median kamu jatuh pada 16. Okey, dan kita akan tengok 16 kamu pada graf cikgu dia jatuh pada nilai 52. Okey, so Q2 ataupun median cikgu nilai dia 52. Okey, so cikgu pergi laju sikit. Kuartil yang ketiga iaitu Q3. Okey, so kuartil ketiga ialah Q3. So Q3 bermaksud 3/4. Okey, so darab dengan 32 sama dengan 24. So 24 dicari pada kekerapan lenggokan.
So dapatlah macam tu. Okay, so Q3 yang cikgu dapat, Alhamdulillah. Okay, maafkan cikgu. So Q3 ialah 57. Okay, so itulah dia. Okay, lain pula ceritanya dengan persentil. So kuartil tadi so selesai Q1, Q2, Q3. Okay, so persentil sedikit berbeza. Tadi huruf Q, so persentil dia pakai huruf P. So kalau dia minta kepada kamu persentil P 15, bermaksud persentil kamu, persentil bermaksud per 100 lah. Okay, kuartil tadi 1/4. Risau cikgu klik-klik kan ada juga. Okay, so persentil per 100. So bila disebut kepada kamu P15, bermaksud 15 per 100 lah. Okay, 15 per 100 masih lagi darab dengan jumlah kekerapan. So dapat 4/8. So yang ni kamu kena carilah. Okay, 4/8. So itu andaian cikgu. So P15 kamu jatuh pada nilai 43. So itulah persentil. Okay, so persentil kena tahu beza dia adalah per 100, kuartil per 4. Okay, so bila persentil ke 15 bermaksud P15, so 15 per 100. Okay, so darab dengan jumlah kekerapan. Kebetulan kekerapan kamu kali ini adalah jumlahnya 3/2. Okay, so kalau dia minta P68, persentil yang ke-68, so sama juga 68 per 100. Okay, so itu nilai dia. Sama sahaja. Okay, so persentil dengan kuartil ni sebenarnya mudah. So semuanya ada di dalam buku teks kamu untuk rujukan yang lebih, contoh-contoh yang lebih banyak lah. Okay, so boleh kamu tengok. Okay, so persentil dan juga kuartil. Okay, so kalau ikutkan buletin ilmiah dekat situ, dia kata persentil ke-25 juga dikenali sebagai kuartil pertama. Betul. Okay, persentil ke-25 bermaksud 25 per 100 lah. So 25 per 100 itulah sekiranya dikecilkan menjadi 1/4. Okay, so persentil ke-50 bermaksud median. Okay, kerana itu adalah 1/2. Persentil ke-75 bermaksud 3/4 lah. Itulah kuartil ketiga. Okay, so kalau ikutkan kepada soalan, tengoklah. Kalau dia minta persentil ke-68 daripada OGIF, so nyatakan P68 daripada OGIF. So kamu tahu dah apa nak dibuat dengan graf OGIF kamu. So ini sahaja cara dia. Okay, so kalau ikutkan habislah 7/1. Okay, so cikgu rasa cikgu stop dah setakat itu dahulu. Okay, tambahan ilmu untuk kamu hari ini adalah kuartil dan juga persentil. Okay, kebetulan ianya tiada dalam latihan yang kita buat hari itu. Okay, dia lebih kepada menyatakan maklumat sahaja. So untuk kuartil itulah bentuknya ataupun kaedahnya. Untuk persentil, so ini adalah kaedahnya. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.